So kita tengok ini bahagian J. Cari hasil tambah N sebutan pertama bagi setiap janjang aritmetik berikut. Okay, so untuk cari hasil tambah N sebutan pertama, kita perlu tahu formula dia dulu. Formula dia di sini. Okay, kita boleh nampak Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1D. So A itu sebutan pertama, D itu beza sepunya, dan N ni ikutlah soalan cakap N sama dengan 12, maksudnya kita tambahkan 12 sebutan yang pertama tu. Okay, contoh di sini dia beri kita 7, 10, 13. So A ialah sebutan pertama 7, D ialah 10 tolak 7 dapat 3. Nak dapat S12, kita guna formula ini. 12 per 2 2A, A itu 7, masuk ke formula. Lepas tu N tolak 1 kan, so N tu 12 tolak 1 darab dengan 3, darab dengan D. Lepas tu kirakan ni, dapatlah jawapan. Okay, so satu contoh lagi. Untuk soalan 1 tu, A ialah 8, D kita ambil sebutan kedua, 12 tolak 8, dapatlah 4. Dia beri kita N sama dengan 15, so kita nak cari S15. 15 per 2 2A tambah dengan 15 tolak 1 D, dan lepas tu kita guna kalkulator untuk dapatkan jawapan untuk ni. Okay, sekejap saya ambil kalkulator. So dapatlah 540. 540 ni maksudnya kita tambahkan 8, 12, 16, 20, 24 sampai 15 sebutan, baru kita dapat 540. So itulah maksud dia. So mesti N sebutan pertama, seperti apa yang dikatakan di sini. Mesti mula dari sebutan pertama sampai sebutan ke-15. Okay. So kita tengok bahagian K. Cari hasil tambah N sebutan pertama bagi setiap janjang aritmetik berikut. Okay, keadaan sekarang berlainan sikit. Dia tak beritahu kita N tu berapa. Kita nak carikan N tu. So kita ambil sebutan terakhir ni sebagai Tn, dan kita guna formula Tn. Formula Tn saya tulis sekali lagi di sini. Formula Tn ialah A tambah N tolak 1D. Ini formula Tn. Kita guna formula Tn untuk carikan nilai N. So contohnya untuk ni A 5. Lepas tu kalau ikut formula N tolak 1 D. D ialah ini tolak dengan ni. 12 tolak 5 dapatlah 7. Itulah D. So A tambah N tolak 1 D sama dengan 89, dan kita nak cari N. So dia buat sampai dapat N. Okay, bila dapat N, kita boleh buat macam tadi. Ya. Ini berlainan sikit sebab dia nak guna formula yang berlainan. Ini formula Sn yang pertama. Ada satu lagi formula, ini formula kedua. Formula kedua ni N per 2 A tambah L. A tu sebutan pertama, L tu sebutan ke N. Sebutan ke N lah. Kita boleh guna formula ni kalau kita tahu sebutan yang akhir tu.
itu sebagai L lah. Okay, so tengok N 13 dari sini, N 13 per 2, A tu 5, L tu last maksudnya sebutan terakhir tu 89. So kita masukkan semua ke formula, guna calculator, dapatlah ni. Okay, so contoh lagi untuk soalan pertama ni, mula-mula kita ambil ini sebagai Tn. So kita guna formula A tambah N tolak 1 darab dengan D. D ialah 4 tolak 1 lah. 4 tolak 1 dapatlah D. D ialah 3 sama dengan 73. Nak cari N lah, kita pindah 1. Kita pindah 1 ni ke kanan, jadi tolak 1 dan dapat 72. Ini darab masuk, dapat 3N tolak 3. 3N sama dengan 75. Okay, di mana saya pindahkan negatif 3 ke sini, jadi tambah 3, dapat 75. 75 bahagi 3 dapat 25. Dapatlah N. Bila dapat N, kita boleh guna formula ini. Sebab kita tahu sebutan terakhir tu 73. So, kita nak cari S25 sama dengan 25 per 2 A tambah L. L sebutan terakhir 73. Dan kita dapat 925. Okay, so itu cara dia. Ini dua langkah. Langkah pertama cari N, langkah kedua cari hasil tambah. Okay, so kita carikan, kita tengok bahagian L pula. Bahagian L, cari hasil tambah sebutan berturutan yang ditetapkan bagi setiap janjang aritmetik berikut. Tengok contoh di sini ya. Dia beri kita 3, 7, 11. Tetapi dia nak kita tambahkan dari sebutan ke 8 sampai sebutan ke 15. Okay, so kita fikir macam ni. Kita fikir dengan cara macam ni. Kalau saya mempertimbangkan S15, saya ada T1, T2 sampai T15. Tetapi saya tak mau semua ni. Saya nak T8 sampai T15. T1 sampai T7 kita tak mau. Kita tak mau T1 sampai T7. So oleh sebab itu kita perlu keluarkan T1 sampai T7. Maksudnya kita perlu tolak. Kita perlu tolak. So ini sama dengan S15 tolak S7. Kamu kena bayangkan dengan cara itu S15 tolak S7. 7 sebutan pertama kita tak mau. Okay, so contoh lagi. Katakan ni lah. Ini macam mana? S15 tolak 5 sebutan pertama kita tak mau. So S15 tolak S5. So macam tu lah. Okay. Satu contoh lagi. Kalau ini S20 tolak, kita tak mau 8 sebutan yang pertama tu. Kita tak mau tu. So kita tolakkan S8. Okay. So tapi belum siap lagi. Bila kita sudah tentukan apa yang kita nak tolak di sini, dan sekarang kita perlu guna formula. Formula yang mana? Formula ini lebih sesuai. Formula ni lebih sesuai daripada ni. Kenapa ni tak sesuai? Sebab kita S15 ni kita nak tahu L sebagai sebutan ke-15. Dia tak beri.
S7L tu sebutan ke-7. Kita pun tak tahu. So guna ni kurang sesuai. Sebab kita tak tahu sebutan ke-15 dan sebutan ke-7. So kita guna ini pula. 2 kali ya. So ini S15 guna formula sekali, S7 guna formula kali kedua. Okay, so kita buat macam ni. 15 per 2 2A ya, formula tu 2A tambah 15 tolak 1 D. D tu okay, nak cari D ialah 7 tolak 3 tambahlah 4. Macam ni. Semua ni S15 tolak dengan 7 per 2 2A tambah 7 tolak 1 D. D ialah 4. Okey, lepas tu kita tekan kalkulator. Yang depan tu kita dapat 465. Yang belakang tu kita dapat 105. 360. Macam tu lah. Okay. So kita teruskan bahagian M pula. Diberi SN bagi suatu janjang aritmetik. Contohnya ni, dia beri kita ni. Kalau dia beri kita ni, kita tak perlu guna formula yang kita belajar tadi, tak perlu guna ni. N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Tak perlu guna ni ya. Kalau dia beri kita formula SN yang lain, so tak perlu guna ni. Kita tak perlu guna ini juga. SN sama dengan N per 2 A tambah L. Tak guna juga, sebab dia sudah beri formula yang lain. Kita guna formula yang dia beri itu. Cari sebutan pertama A dan beza sepunya D. So kalau kita nak cari ni, kita perlu ada teknik tertentu. Mula-mula kita perlu tahu ini ialah sebutan pertama. D ni salah satu cara nak cari D ialah T2 tolak T1. So kita nak cari T1 dan T2 dulu. So itulah arah kita. So kita nak cari T1 macam mana? So kamu fikir macam tu S1 ialah tambahkan satu sebutan. S2 kita tambahkan 2 sebutan. S3 kita tambahkan 3 sebutan pertama. Nah, itu konsep SN tu. Okay. So sekarang kita nak cari A kan. Nak cari A maksudnya nak cari sebutan pertama. So caranya nak cari A, kita guna S1. S1 ialah A secara terus. Okay. Nak cari S1. S1 kita masukkan 1 ke dalam N. Dan kita dapat tolak 3. S2 masukkan 2 ke dalam N. Kita dapat 8 tolak 6. Dapat 2. So kita sudah dapat S1. S1 ialah A. Tetapi S2 tu bukan sebutan kedua secara terus. Kamu tengok ni. Ini sebutan pertama. Ini S2 ni sebutan pertama tambah sebutan kedua. So maksudnya kalau kita nak dapat sebutan kedua, kita nak guna S2 tolak T1. Maksudnya S2 tolak S1. So itu cara nak cari sebutan kedua. Okay, so caranya macam ni lah. Nak cari sebutan kedua, kita guna sebutan hasil tambah 2 sebutan pertama tolak hasil tambah 1 sebutan pertama. Okay, so kita guna itu.
So kita guna T2 sama dengan S2 tolak S1. S2 ialah 2, S1 ialah negatif 1, dapatlah 3. Bila tapak sebutan kedua, kita dapatlah D dengan cara T2 tolak T1. T2 3, T1 negatif 1, dapatlah 4. So jawapan kita negatif 1 dan 4. So perlu ingat teknik ini ya. Teknik ini penting. Teknik ini. Sebenarnya kita ada formula tertentu. Kalau kita nak cari sebutan ke n, kita guna hasil tambah n sebutan pertama tolak dengan hasil tambah n tolak 1 sebutan pertama. Ada formula macam ni. So boleh guna terus kalau sudah tahu apa yang berlaku di sini. Contohnya nak cari T3, boleh guna S3 tolak S2. Nak cari T4, S4 tolak S3. So macam tu lah. Okay, kita teruskan. Okay, ini pula. Diberi Sn bagi suatu janjang aritmetik. Diberi Sn lah. Cari Tn. Inilah formula yang saya bincang tadi. Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. So nak cari Sn, inilah Sn. N kuasa 2 tambah N. Nak cari Sn tolak 1, kita masukkan N tolak 1 ke sini dan ke sini. Apalah ni. Lepas tu ini kena kembangkan. Kembangkan dapatlah satu kuadratik. Lepas tu kita tolakkan dan dapatlah 2n. Bila dapat 2n ni, itu Tn. Lepas tu dia nak cari T9, kita masukkan 9 ke sini, ke n. Contoh lagi, nak cari Tn, kita guna formula Sn tolak Sn tolak 1. So Sn ialah apa yang diberi tu, n kuasa 2 tolak 2n. Ini Sn. Sn tolak 1, kita perlu masukkan n tolak 1 ke sini dan sini. So masuk n tolak 1 ke sini, dia jadi n tolak 1 kuasa 2. 2 n tolak 1. Apalah ni? N kuasa 2 tolak 2n. Okey, ini kena kembangkan. N kuasa 2 tolak 2n tambah 1. Ini pun kena kembangkan. Tolak 2n tambah 2. Kalau boleh kembangkan secara terus, baguslah. Kalau tak boleh kembangkan secara terus, kamu perlu buat macam ni pula. N tolak 1, n tolak 1. Lepas tu ini darab ini darab ini, darab ini, darab ini. Barulah dapat ketiga-tiga ni. Kalau tak boleh buat terus, buat macam ni. Darab. Ringkaskan baru dapat ni. Kalau boleh buat terus, lebih senang. Okay, so kita teruskan. Negatif ni untuk kesemua ni. Semua jadi tukar tanda dia. Negatif n square tambah 2n tolak 1 tambah 2n tolak 2. Lepas tu n square tolakkan ini dan ini hilang, tinggal 2n tolak 3. 2n tolak 3. So sudah dapat Tn. Bila dapat Tn, sekarang dia tanya T12. Kita masukkan 12 ke dalam n. 24 tolak 3, 21. Okay, so itulah dia. So janjang aritmetik kita sudah belajar semua formula yang berkaitan. So saya buat satu rumusan di sini. So janjang aritmetik kita ada A tambah D, A tambah 2D,
A tambah 3D dan seterusnya. So formula Tn, A tambah N tolak 1D. Formula D, T2 tolak T1 atau T3 tolak T2 dan seterusnya. Secara umum Tn tolak Tn tolak 1 ialah formula kita. Okay. Lepas tu kita ada formula Sn and kita sambung sekali lagi. Tadi kita pun sudah tengok beberapa formula di sini. Ada formula Tn, ada formula untuk cari beza sepunya. Sekarang kita sambung formula untuk cari hasil tambah n sebutan pertama, itu formula Sn. So kita ada formula n per 2, 2a tambah n tolak 1d. Kita ada formula keempat, Sn sama dengan n per 2, a tambah l. Formula kelima, Tn sama dengan Sn tolak Sn tolak 1. Semua ni formula janjang aritmetik. Okay, so kita cuba gunakan semua formula yang kita belajar untuk selesaikan masalah. Selesaikan masalah biasanya masalah untuk ramai pelajar. Mereka tahu formula tetapi bila nak jawab soalan macam tak tahu. Itu tak boleh proses. Otak tak boleh proses maklumat yang diberi itu. Okay, kita tengok contoh di sini. Sebutan ke-15 bagi suatu janjang aritmetik ialah 47. Okay, ini T15. T15, saya tuliskan dulu. T15 sama dengan 47. Dan hasil tambah 9 sebutan pertama janjang itu ialah 153. Ini hasil tambah, ini S9. So, S9 sama dengan 153. Okay. Cari sebutan pertama dan beza sepunya janjang aritmetik itu. Okay. Nak cari sebutan pertama dan beza sepunya, kita perlu buat persamaan serentak. So untuk T15 tu, kita guna formula yang kita belajar ni. Formula pertama ni yang saya catatkan di tepi ni. So kita tak tahu A, tak tahu D, dan kita tahu N, N15. So A tambah 15 tolak 1 D sama dengan 47. A tambah 14 D sama dengan 47. Okay, ini kita panggil, saya susunkan dulu. Kita panggil ini persamaan pertama. Sebelah kanan pula, S9 tu kita nak guna formula. Mungkin kamu fikir, macam mana saya tahu sama ada nak guna formula ketiga atau kelima, ketiga atau keempat. Okay, cara nak tentukan ialah, kalau kita tahu sebutan ke-9 itulah sebagai L, kita boleh guna formula keempat. Tetapi kita tak tahu sebutan ke-9, dia tak beritahu. Okay, so kalau tak tahu, gunalah formula ketiga. Okay, so N per 2, 2A, 9 tolak 1, D, 153. Lepas tu ini darab masuk, 9 per 2 darab 2A jadi 9A. 153. Okay, persamaan kedua. Sekarang kita boleh buat persamaan serentak dengan cara gantian. So persamaan satu ganti ke persamaan kedua. So maksudnya semua ni masuk ke dalam A. So apa yang kita dapat ialah 9
A itu diganti oleh 47 tolak 14D tambah 36D sama dengan 153. Dan kita boleh kembangkan 9 darab 47 126 tolak 90D dapatlah 3. Dan kita nak cari A, kita guna persamaan pertama katakan. A sama dengan 47 tolak 14 3. Kita dapat 5. A sama dengan 5. So itulah bahagian A. Kita tengok bahagian B pula. Bahagian B, dia cakap nilai N terkecil dengan keadaan Sn lebih besar daripada 500. Dia beri kita ketaksamaan. So kita selesaikan ketaksamaan dan kita akan dapat N. So, cara nak selesaikan ketaksamaan, kita guna formula ketiga sekali lagi. Okay, formula ini. Tetapi kita tak tahu N kali ini. Kita tahu A dan D. N tu tak tahu. Okay, so kita guna formula ketiga di sebelah kiri ketaksamaan itu. Sebelah kanan lebih daripada 500. Itu kekal. So sebelah kiri N per 2. 2A. A sudah dicari. N tolak 1 darab dengan D. D 3. N per 2 10 3N tolak 3 2 ni saya pindah ke kanan, jadi darab 2 dapatlah 1000. N tu darab masuk 10 tolak 3, 7. 7 darab N, 7N. 3N kuasa 2. Okay, saya dapat satu ketaksamaan kuadratik macam ni. So, cara nak selesaikan ketaksamaan kuadratik, mula-mula kita perlu faktorkan. Okay, faktorkan dulu. Biasanya kita guna kalkulator lah untuk faktorkan. Kalau tak nak guna kalkulator, guna otak pun boleh. So, kalkulator, masukkan A, B, C. Lepas tu, dapat satu nilai dalam tempat perpuluhan. Kalau kita tengok kalkulator, kita dapat N sama dengan 19.546 sebenarnya. Satu lagi negatif 17.13. So kalau kita dapat N dalam tempat perpuluhan, so kita tak boleh buat pemfaktoran. Kita perlu tunjuk formula kuadratik. Formula kuadratik tu macam ni. Tolak B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC punca bahagi dengan 2A. Kena guna formula ni. So kita masukkan negatif 7. Negatif 7 kuasa 2 4 3 negatif 1000 punca bahagi 2 3. Lepas tu
Lepas tu N sama dengan 7. Punca sekejap, ini tambah lah, ini tambah. Saya cuba tekan sekali lagi, mungkin boleh faktorkan. Oh, masih tak boleh. Saya sudah nampak satu kesilapan di sini. Saya sudah tukar ke tambah, tapi masih tak boleh faktorkan. Jawapan dia lain. Kalau kita guna kalkulator, kita dapat 17.13 negatif 9.46. So kita masih perlu guna quadratic formula. Tapi B tu sudah jadi positif 7 lah. Positif 7. Kalau macam tu, sini jadi negatif 7 pula. Lepas tu 12.049 per 23. Okay, dapat dua nilai. Nilai yang kita dapat mesti sama dengan kalkulator. Dapat balik 17.13. Dan satu lagi dapat negatif 19.46. Okay, so maksudnya bila kita dapat kedua-dua nilai N ni, kita perlu tahu ketaksamaan kuadratik ya. Kita selesaikan dia dengan menggunakan graf. Kita guna graf macam ni. Kita letak dua punca di sini dan sini. 17.13 yang besar di sebelah kanan, yang kecil di sebelah kiri. Lepas tu kalau ketaksamaan kita lebih besar daripada kosong, kita ambil bahagian di atas paksi N ni. So maksudnya kita ambil bahagian ini dan ini. So maksudnya sinilah nilai N yang kita boleh ambil. So ini pun boleh. Tetapi N kita tak boleh terima nilai negatif. So N kita perlu lebih besar daripada kosong. Oleh sebab itu N kita tak terima nilai negatif di sebelah kiri. Semua ni tidak diterima. Kita terima bahagian ni pula. So dari bahagian itu, kita tahu N kita lebih besar daripada 17.13. Maksudnya, N kita boleh terima, contohnya, boleh terima apa-apa nilai yang lebih besar daripada ini. Contohnya 18 diterima, 19 diterima, 20 pun diterima. Tetapi dia nak N terkecil yang diterima. So, N terkecil 18. Okay, so 18 lah. Ya, ingatlah, kalau N lebih besar daripada 17.13, kita boleh ambil 18 atau 19 atau 20 dan seterusnya. Kita nak terkecil 18. So itulah sebab kita ambil 18. Ya. Okay, so ini soalan yang lebih susah. Okay. Kita tengok satu lagi. Soalan 1. Okay. Soalan 1. Sebutan ke-10 bagi suatu janjang aritmetik ialah negatif 41.
itu sebutan ke-10. Maksudnya T10. T10 negatif 41. Hasil tambah 10 sebutan pertama janjang itu ialah negatif 95. Okey, sekarang dia beri kita S10. Cari sebutan pertama dan beza sepunya janjang aritmetik itu. Okay, kita boleh buat macam tadi, macam contoh di atas. Saya buat terus ni. A tambah 10 tolak 1 D. Macam ni. Ini sebutan pertama. S10 tu kita guna formula 10 per 2. 2A tambah 10 tolak 1 D. Dapatlah 5 kan 10. Okay. Lepas tu kita guna cara ganti persamaan 1 kita masukkan ke persamaan kedua, masukkan ke sini. So 1 masuk ke 2, kita dapat 10 Okay, bila dapat ni kita teruskan sampai kita cari D ya. Negatif 45D sama dengan 315 negatif 7. Okay, tengok A pula. Nak cari A pula. A sama dengan 22. Okey. So bahagian A ni tak ada masalah besar. Ini persamaan serentak saja. Kita nak fokus kepada bahagian B. Dia nak kita cari sebutan negatif yang pertama tu. Sebutan negatif yang pertama. So maksudnya Tn kita lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil daripada kosong. Itulah negatif. So kalau berbanding dengan tadi pun ketaksamaan macam ni. Sekarang ketaksamaan sekali lagi. Okay, ini pun ketaksamaan. So kita guna Tn, formula pertama tu. Yang ini. So kita guna A tambah N tolak 1D ya. Di sebelah kiri. So A 22, N tolak 1, D ialah negatif 7. Lebih kecil daripada kosong. Kita nak cari N. So ini lebih senang sebab ini tak ada kuadratik. So negatif 7N tambah 7. Jadi tambah 29. Tolak 29. Okay. Dalam ketaksamaan kita ada satu peraturan. Kalau kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, ketaksamaan akan tukar. Okay, so di sini kita perlu bahagi dengan nombor negatif. Di sini. So ini negatif 7N ni darab. Okay, so kalau dia darab, kita pindah ke sini, kita kena bahagi dengan negatif 7. So sebab kita bahagi dengan negatif 7, ini sudah tukar. Ketaksamaan dia dari lebih kecil jadi lebih besar.
sebab kita bahagi dengan nilai negatif. So kita dapat N lebih besar daripada 4.143. So maksudnya N kita boleh terima 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan kita nak cari sebutan negatif yang pertama, kita ambil yang terkecil. Kelima. Sebutan kelima ialah sebutan negatif yang pertama. Dan kita carikan. Sebutan kelima A tambah 5 tolak 1 D. Dan kita kirakan dapatlah negatif 6. Okay, so inilah sebutan negatif pertama. Kalau kita kira T6 ialah sebutan negatif kedua. Ini sebutan negatif ketiga, ini sebutan negatif keempat. So itu cara kita fahamkan. Dan kita tengok muka surat seterusnya. Tengok ada banyak masalah yang kita perlu selesaikan di sini. Untuk janjang aritmatik, masalah dia pun sudah cukup banyak. Okay? So soalan di sini, soalan 2, kamu cubalah sebab dia lebih kurang sama dengan soalan pertama tadi. Kita tengok bahagian P pula. Penyelesaian masalah sekali lagi. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada susunan batu bata yang sama saiz pada dinding yang dibina oleh Jaina. Bilangan batu bata pada baris yang paling awal ialah 80 ketul. Bagi baris-baris yang berikutnya, bilangan batu bata adalah 2 ketul kurang daripada baris yang di bawahnya. Maksudnya 80 kurang 2 lagi. Ini janjang aritmatik. Tinggi setiap batu bata ialah 7 cm. Bilangan batu bata pada baris yang paling atas ialah 6 ketul. 6 ketul paling atas. Okay. So kamu perlu ingatlah bilangan batu bata yang membina janjang aritmatik. Okay. So nombor di sini semua ni mewakili bilangan batu bata. Bilangan batu bata di baris ke bawah sekali ini. Baris kedua ni 78 dan seterusnya. Baris terakhir paling atas tu 6. Hitungkan tinggi dalam cm dinding itu. So, kamu perlu tahu berapa baris di sini. Lepas tu, bila tahu berapa baris, kita kali dengan 7. Okay? So, caranya, kita perlu cari N. Okay? N tu bilangan baris. So, kita tahu A, kita tahu D, kita tahu ni sebagai Tn. So, Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Dan kita kirakan ni negatif 74. Jadi 2N tambah 2. 2N sama dengan 76. Dapat 38. Maksudnya ada 38 baris di situ. Okay, ini bilangan baris. Dan selepas tu nak cari tinggi. Satu baris tinggi dia 7 cm. So kita ada jumlah ketinggian 38 kali dengan 7. Dapat 266 cm.
Itu jumlah ketinggian dia. Okay, sekarang kita tengok B pula. Jumlah harga bagi batu bata yang digunakan jika harga seketul batu bata ialah 50 sen. So kita perlu tahu berapa batu bata yang digunakan di sini. So ini kita panggil SN, hasil tambah. Hasil tambah. So kita guna formula ni. Kenapa guna ni? Sebab kita tahu sebutan terakhir tu 6. Okay, so S38, N pun sudah tahu. 38 per 2, 80 tambah sebutan terakhir 6. Lepas tu kita kirakan 1634. Itu S38. So bila dapat ni, maksudnya kita ada 1000 lebih batu bata dan setiap batu bata tu 50 sen. Kita kirakan jumlah harga dengan cara darab. Kali dengan 50 sen dalam bentuk ringgit Malaysia. Okay, so lepas tu dapatlah AM 817. So macam tu lah. Okay, kita tengok muka surat seterusnya. Ada masalah lagi di sini. So masalah ni saya biarkan kamu cuba.